Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Diploma Pasca Siswaza Pentadbiran Kehakiman dan Guami Islam, semester 1 bagi subjek Pentadbiran Kehakiman dan Perundangan Islam, PPPK 5433 akan melakukan perbentangan bagi tugasan berkumpulan kami yang bertajuk Reformasi Mahkamah Syariah di Malaysia. Sebelum memulakan perbentangan, segala penghargaan buat tenaga pengajar Dr. Nurhan Hidayati Abdul Manab dan juga Tuan Saleh Hayatim. Kumpulan kami mempunyai dua orang ahli iaitu saya, Nur Wahidah binti Aziz dan juga sahabat saya, Wan Nur Izzah binti Wan Azman. Saya, Nur Wahidah binti Aziz, nombor matrik P120917 akan memulakan perbentangan bagi tajuk Reformasi Mahkamah Syariah di Malaysia. Menurut kajian sejarah, Tanah Melayu di antara kawasan yang paling awal menerima kedatangan Islam, walaupun sehingga kini sejarawan tidak bersependapat tentang tarikh yang tepat mengenainya. Namun hasil daripada penemuan laporan dalam bahasa Cina mendapati terdapat beberapa kemungkinan bahawa Islam telah sampai ke Kepulauan Melayu sekitar abad pertama Hijrah, iaitu pada abad ke-7 Masihi melalui penempatan saudagar Arab dari Canton, China ke Kedah serta Palembang. Mahkamah Syariah adalah merupakan salah satu daripada beberapa institusi yang terlibat dalam perundangan Islam di Malaysia selain daripada Majlis Agama Islam dan juga Mufti. Penubuhan ini secara tidak langsung berkait dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu sehinggalah Mahkamah Syariah melalui beberapa fasa dari penjajahan kolonial British, era selepas kemerdekaan sehinggalah membawa kepada penubuhan di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Terdapat beberapa teks Undang-Undang Melayu Lama yang berjaya dikumpulkan oleh sarjana-sarjana Barat dalam mengkaji sejarah undang-undang di negeri-negeri Melayu pada ketika itu, antaranya Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang 99 Perak dan juga Undang-Undang Sungai Ujong. Zaman penjajahan di Tanah Melayu bermula dengan kedatangan Inggeris yang mana telah mengubah lanskap kehakiman Islam di negara ini. Kejayaan Barat dalam menguasai negeri-negeri Melayu bukan hanya mengeksploitasi kekayaan hasil bumi, malahan turut membawa masuk sistem perundangan mereka sehingga menyisihkan peranan dan juga kuasa Mahkamah Syariah. Kedudukan Mahkamah Syariah sebelum 1948 masih lagi berada dalam struktur dan juga hierarki Mahkamah Negara bersama dengan mahkamah lainnya sebelum lulusnya Court Ordinance 1948. Perkara ini telah memisahkan Mahkamah Qadi dan juga Mahkamah Penolong Qadi dari hierarki Mahkamah Persekutuan dan perkara ini berterusan sehingga Tanah Melayu merdeka pada tahun 1957 dan mahkamah-mahkamah ini dijadikan Mahkamah Negeri. Dari segi bidang kuasa, pada sekitar tahun 50-an dan beberapa tahun berikutnya, Mahkamah Qadi hanya mempunyai bidang kuasa membicarakan kes-kes yang mana nilainya tidak melebihi RM3,000 dan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Qadi dan juga Mahkamah Qadi Besar juga boleh dirayu kepada Mahkamah Sivil dan keputusan asal boleh diubah. Negeri pertama yang mempunyai enakmen pentadbiran hukum syarak dalam pembentukan yang disatukan pada tahun 1952 adalah negeri Selangor. Perkara ini kemudiannya diikuti oleh negeri lain di Malaysia. Walaupun terdapat perbezaan enakmen antara negeri-negeri secara asasnya, ia mempunyai perkara dasar yang sama. Bagi negeri Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan juga Pahang, pembahagian peruntukannya adalah mengikut kepada pecahan yang ada dalam enakmen Selangor. Bagi negeri selain Selangor, undang-undang yang diluluskan seperti berikut. Di wilayah persekutuan, mereka telah menerima pakai enakmen pentadbiran hukum syarak Selangor 1952 yang mana telah mengubah suai mengikut kepada Perintah Wilayah Persekutuan iaitu Pengubah Suaian 1974. Perkara yang dimansuhkan dalam enakmen pentadbiran hukum syarak merupakan gabungan bagi undang-undang yang diluluskan secara berasingan dan belum dimansuhkan. Enakmen yang baru mengandungi beberapa peruntukan yang menyentuh perkara berikut. Pertama, pendahuluan. Kedua, penubuhan Majlis Agama. Ketiga, Mahkamah Syariah dan juga bidang kuasa. Keempat, peruntukan kewangan. Kelima, pentadbiran masjid. Keenam, perkahwinan dan perceraian. Ketujuh, nafkah tanggungan. 8, mu'allaf. 9, kesalahan-kesalahan. 10, perkara am.
Pada tahun 1957, Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan dan melalui banyak proses sehingga tertubuhnya sebuah negara bernama Malaysia dan diperintahkan oleh bangsanya sendiri. Dari hari ke hari, undang-undang Islam terus diperkecilkan peranannya dan bidang penggunaannya masih disempitkan kepada urusan kekeluargaan dan beberapa kesalahan jenayah tertentu sahaja. Kerajaan negeri telah mengambil tindakan dengan meminda enakmen pentadbiran undang-undang Islam dan juga enakmen Mahkamah Syariah untuk mewujudkan 3 peringkat Mahkamah Syariah iaitu Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan juga Mahkamah Rendah Syariah. Mahkamah Syariah telah dipisahkan daripada Organisasi Jabatan Agama Islam Negeri yang mana pengurusannya bebas dan juga sendiri. Kebiasaan di Malaysia, Mahkamah Rendah Syariah ditempatkan di daerah-daerah utama dan bagi Mahkamah Tinggi Syariah pula, kebiasaannya diwujudkan di ibu negeri atau bandar-bandar besar sahaja. Terdapat beberapa orang yang menunjangi organisasi Mahkamah Syariah di peringkat negeri yang mana mereka merupakan pegawai-pegawai kanan Mahkamah Syariah yang terdiri daripada Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Ketua Hakim Syar'i, Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim-Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah, Ketua Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah dan Penolong-Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Izzah binti Wan Azman, nombor matrik P120914. Saya akan menyambung perbincangan ini dengan membincangkan tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah. Mahkamah disebut sebagai al-wilayah yang bermaksud hak dan juga kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes. Sekiranya Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa, mahkamah tersebut tidak boleh membuat apa-apa keputusan bagi mana-mana kes perbicaraan dan sebagainya. Sistem perundangan di Malaysia terbahagi kepada 2 jenis mahkamah iaitu Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah yang mempunyai bidang kuasa yang berbeza. Bidang kuasa yang tertentu juga dapat menentukan kes-kes yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Syariah. Okey, bagi bidang kuasa Mahkamah Syariah mengikut Perlembagaan Persekutuan dalam jadual 9 senarai 1, 2 dan 3, bagi senarai 1 bidang kuasa persekutuan dan bagi senarai 2 bidang kuasa negeri dan bagi senarai 3 bidang kuasa bersama. Dan untuk Mahkamah Syariah, sumber bidang kuasanya ialah senarai 2 iaitu senarai bagi bidang kuasa negeri. Ia memberikan kuasa perundangan kepada setiap negeri melainkan dalam kes jenayah. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, terhasilnya enakmen pentadbiran agama Islam negeri di mana di bawah enakmen inilah Mahkamah Syariah ditubuhkan. Apabila ditubuhnya Mahkamah Syariah, diperuntukkan bidang kuasa dan juga pegawai-pegawai mahkamah yang akan mengendalikannya. Oleh sebab itu, terhasilnya kewujudan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri dan di bawah jabatan ini diwujudkan mahkamah-mahkamah yang diketuai oleh Yang Amat Arif, Ketua Hakim Syar'i bagi negeri masing-masing. Okey, seterusnya bidang kuasa Mahkamah Syariah mengikut pentadbiran negeri. Yang pertama, bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah. Untuk Negeri Sembilan, Mahkamah Rendah Syariah mempunyai bidang kuasa di mana seluruh Negeri Sembilan dan perlu diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Dalam Arahan Amalan nombor 16 tahun 2007, Hakim yang mengetuai Mahkamah Rendah Syariah mestilah dipanggil sebagai Tuan Hakim sama ada panggilan dalam perbicaraan ataupun semasa surat menyurat secara rasmi. Dalam Seksyen 62/2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003 memperuntukkan tentang bidang-bidang kuasa jenayah serta bidang-bidang kuasa mal. Selain itu juga, rayuan boleh dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah daripada apa-apa keputusan Mahkamah Rendah Syariah berdasarkan Seksyen 63/1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003. Okey, seterusnya dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah, bagi Seksyen 61/3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003 memperuntukkan tentang bidang kuasa jenayah serta bidang kuasa mal. Dalam bidang kuasa jenayah, berkuasa untuk menetapkan hukum-hukum ataupun menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam dan juga mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Dan bagi bidang kuasa mal dalam pertunangan, perkahwinan, pelupusan atau tuntutan harta serta nafkah, pembahagian harta pusaka ataupun pembahagian harta sepencarian dan sebagainya.
Okey, seterusnya dalam bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah. Dan semua bukan sahaja Mahkamah Rendah dan Tinggi sahaja, termasuklah Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai bidang kuasa yang tersendiri. Dalam Seksyen 67-1 Inama Pentadbiran Agama Islam Negeri 9 2003, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah bagi menjalankan bidang kuasa asal dia. Dan pada Seksyen 67-2, statement yang sama menyatakan bahawa apabila suatu rayuan daripada satu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dibolehkan untuk diputuskan oleh dia sendiri apa-apa persoalan tentang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu. Dan selain pada bidang kuasa untuk mendengar kes-kes yang dirayu oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan juga mempunyai bidang kuasa dalam pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh jika didapati kes tersebut demi kepentingan keadilan, sama ada kehendaknya sendiri ataupun atas kehendak pihak-pihak atau orang yang berkepentingan pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding. Okey, seterusnya bidang kuasa Pentadbiran Jenayah Syariah. Mahkamah Syariah yang dikenali sebagai Jabatan Kehakiman Syariah Negeri sejak pada tahun 1968 bertanggungjawab untuk menjalankan pembicaraan kes-kes jenayah syariah kecuali bagi kes-kes yang didakwa di bawah Inama Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama bukan Islam yang memberi kuasa kepada magistrate untuk mendakwa dan bicara kesalahan di bawah inama tersebut. Bagi Seksyen 47 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993 memperuntukkan tentang bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah dalam jenayah dan juga mal. Bagi Mahkamah Tinggi pula, dalam Seksyen 46 Akta yang sama, Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh wilayah-wilayah persekutuan dan hendaklah diketuai oleh seorang hakim syar'i. Dan Mahkamah Tinggi Syariah juga dapat membicarakan dalam bidang kuasa jenayahnya, membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di bawah enactment atau akta-akta yang tersebut. Dan bagi Mahkamah Rayuan Syariah, bagi Seksyen 52 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1963 memperuntukkan bahawa Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asal dia. Dan apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan untuk membuat rayuan, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan sahaja dirujuk bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan sebagainya yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu. Secara amnya, apabila pengaruh Islam sampai ke tanah Melayu, ia telah banyak membawa pengaruh dalam perkembangan dan juga pelaksanaan undang-undang, juga peraturan dalam masyarakat dan negara. Segala perjanjian yang telah dibuat antara Raja-Raja Melayu dengan Inggeris telah mewujudkan pemisahan bidang kuasa dalam pentadbiran kerajaan di antara aspek kenegaraan dan juga keagamaan. Undang-undang Islam hanya terpakai dalam pentadbiran hal ehwal perkahwinan dan penceraian, hal pusaka dan perwarisan, amalan agama dan hal ehwal domestik yang lain. Diharapkan di masa akan datang, Mahkamah Syariah mampu berdiri sama tinggi dan dengan mahkamah-mahkamah lain dan diperluaskan bidang kuasanya demi mencapai sebuah negara yang harmoni dan memartabatkan Islam.